Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dihormati lagi dikasihi barisan guru-guru sekolah menengah kebangsaan jengka 2 daripada barisan kepimpinan utama, pengetua, timbalan pengetua, barisan guru penolong kanan, guru-guru yang dikasihi lagi dihormati, seterusnya kepada pelajar-pelajar yang semoga semuanya di dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah, insya-Allah. Hari ini sempena bulan kemerdekaan, kita akan mendengar satu kuliah yang bertajuk Hijrah dan Kemerdekaan menurut Perspektif Islam. Kita akan menyentuh dua tajuk. Tajuk yang pertama tentang hijrah, tajuk yang kedua tentang kemerdekaan, dan keduanya akan digabung jalingkan di penghujung kuliah nanti, insya-Allah. Baik, hijrah adalah perkataan yang telah pun diterjemah ataupun digunakan dalam bahasa Melayu. Biasanya pun kita akan guna perkataan hijrah. Hijrah tu sebenarnya dia adalah kalimah Arab daripada kalimah hajara yahjuru hijratan. Hajara ni artinya berpindah. Sama ada berpindah tu berpindah tempat, ataupun berpindah keadaan, ataupun berpindah sifat. Contohnya kita kata Ali berpindah daripada Temerloh ke Kuala Kerau. Perpindahan tu perpindahan tempat, boleh disebut sebagai hajara. Ataupun berpindah daripada satu keadaan, Ali perangainya dulu buruk jadi baik, itu berpindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, itu juga dinamakan sebagai hijrah. Jadi itu bermakna berpindah, memutuskan diri, sama ada daripada satu tempat, putuskan diri daripada Temerloh pergi ke Kuala Kerau. Kenapa kita bahaskan bab hijrah ni, perkataan hijrah ni, supaya apabila kita menyebut tentang hijrah tidak ada salah faham tentang bila kita sebut hijrah, inilah makna hijrah. Dia memutuskan diri dia, atau memutuskan diri dengan satu keadaan, memutuskan diri dengan satu tempat, atau memutuskan diri dengan satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu adalah makna pada sudut bahasa Arab, hajara yahjuru hijratan. Kemudian pada sudut istilah agama, sentiasa kita sebut hijratun Nabi, hijratul Rasul. Apa maksudnya? Maksudnya adalah secara pengertian syaraknya, asalnya hijrah itu bermaksud perpindahan Rasulullah SAW daripada Mekah menuju ke Madinah. Selepas 13 tahun, kira-kira selepas 13 tahun diangkat menjadi Rasul, maka dia berhijrah ke Madinah. Kemudian ulama juga menyatakan tentang makna hijrah itu juga bermaksud perpindahan dalam satu rangka, meninggalkan kampung tu Mekah yang penuh dengan kemusyrikan, itu keadaan dia, berpindah kepada satu tempat yang menerima Islam, menerima keimanan, iaitu Madinah. Maka itu juga memberi makna hijrah. Baik, jadi kalau kita lihat hijratun Nabi SAW, maka dia merangkumi dua jenis hijrah, hijrah tempat dan hijrah keadaan. Tempatnya daripada Mekah ke Madinah, keadaannya hijrah daripada musyrik. Mekah kan disebut sebagai musyrikin, kaum musyrikin Mekah, kaum yang mensekutukan Allah. Maka daripada Mekah tu Nabi hijrah ke Madinah, keadaan di Madinah mereka beriman kepada Allah. Maka hijratun Nabi SAW melengkapi dua makna, hijrah tempat daripada Mekah ke Madinah, hijrah keadaan daripada musyrik kepada beriman. Baik, kalau kita lihat pula dalam Quran ni hampir perkataan hijrah ni disebut lebih kurang 31 kali dalam Quran. Tetapi kita lihat makna-makna yang berbeza-beza. Antaranya daripada surah Al-Mudaththir, ayat ayat yang kelima, bila Allah Ta'ala kata tentang menggunakan kalimah hijrah, di situ dia memberi maksud perintah Allah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Itu dalam surah Al-Mudaththir, perintah Allah daripada meninggalkan maksiat dan kejahatan. Yang kedua, kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34, ianya berkenaan dengan si suami mesti berpaling daripada isteri. Berpaling artinya meninggalkan, bukan bercerai.
meninggalkan tempat tidur, memberi pesan, memberi signal kepada isteri yang tidak patuh kepadanya. Itu menggunakan perkataan hijrah juga. Kemudian dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-10, hijrah digunakan dengan makna meninggalkan orang-orang yang tidak beriman, kemudian dengan cara yang baik, iaitu tidak melukai hati mereka. Itu juga makna hijrah. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat yang ke-89, Allah Ta'ala menyebut tentang meninggalkan tempat, keadaan ataupun sifat kerana menuntut redha Allah, juga hijrah. Jadi kalau kita tengok, kalimah hijrah ni banyak dikaitkan dengan perpindahan keadaan, lebih daripada perpindahan tempat. Perpindahan tempat hanya berlaku daripada Mekah ke Madinah, tetapi dalam hadis yang lain dan Al-Quran yang lain menggambarkan perkataan hijrah itu adalah perpindahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Baik. Yang menariknya dalam ayat-ayat yang kita sebut tadi, daripada surah Al-Mudassir ayat yang ke-5, daripada surah An-Nisa ayat ke-34, daripada surah Al-Muzammil ayat yang ke-10, kemudian daripada surah Al-Ankabut daripada ayat yang ke-26, kemudian daripada surah An-Nisa ayat ke-89, kesemua ayat ni dia menyebutkan kalimah hijrah itu bersama dengan kalimah jihad. Jihad artinya bersungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahawasanya sesuatu hijrah tidak akan tercapai kecuali dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Dia perlu kepada semangat. Yang disebut sebagai kejayaan hijrah itu bergantung kepada berapa kuat dia ni sanggup untuk bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat jihad dia. Jadi jihad merupakan salah satu ataupun satu sifat yang sangat penting untuk seseorang itu mencapai makna hijrah yang sebenar. Baik. Jadi yang disebut sebagai hijrah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain adalah yang dituntut dalam Islam berhijrah daripada satu keadaan yang buruk. Keadaan yang buruk tu digambarkan seperti mungkin dia berada dalam kemaksiatan, mungkin dia berada dalam kesesatan, mungkin dia berada dalam kelalaian, mungkin hidupnya tidak dipandu dengan agama, maka dia mengubah diri daripada keadaan tersebut kepada satu lagi keadaan, iaitu keadaan ketaatan, menjadi hamba kepada Allah. Maka ini satu bentuk hijrah. Nak berubah daripada seseorang yang melakukan maksiat, nak tinggal maksiat, kemudian nak jadi hamba Allah, bukan senang. Kerana itu disebut perlunya bermujahadah, berjihad, yakni kalimah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan hijrah tersebut. Itu maksud hijrah. Oleh kerana sekarang ni kita dalam bulan kemerdekaan, maka khusus tajuk kita ni kepada kemerdekaan dulu. Orang sering tanya, 31 Ogos kita merdeka. Apa maksudnya? Kemerdekaan yang kita sambut pada 31 Ogos itu adalah kejayaan orang Melayu memerdekakan tanah air kita daripada penjajahan British. Ini semua orang tahu. Berlaku perjanjian, lalu kita akan memerintah negara kita sendiri. Artinya bangsa Melayu ini terbebas daripada penjajahan British. Jika dilihat pada sudut Islam, pada perspektif Islam, adakah itu makna merdeka? Cuba kita tengok apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Bangsa Arab di Jazirah Arab tu, di Mekah tu, adalah satu bangsa yang asalnya daripada Nabi Ismail AS. Kemudian Nabi Ismail kan cerita Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan Siti Sarah, tak dapat anak, lalu Siti Sarah menikahkan Nabi Ibrahim suaminya dengan hambanya. Bila dah nikah dapat seorang anak tu nama dia Ismail. Kemudian takdir Allahnya diperintahkan Nabi Ibrahim AS bawa Ismail dan juga Siti Hajar bawa ke satu lembah yang namakan lembah Bakkah, yang akhirnya dinamakan sebagai Mekah. Di lembah tersebut Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan isterinya di sana. Jadi dari situlah terbitnya bangsa Arab, keturunan Nabi Ismail AS. Jadi bangsa tersebut berkembang, maka kafilah datang, berkumpul jadi satu puak, jadi pelbagai puak, jadilah satu bangsa. Dalam tempoh 500 tahun akhirnya orang semakin ramai, tetapi mereka tetap diperintah oleh orang Arab. Apabila Nabi SAW dilantik menjadi Rasul,
Nabi ni disebut sebagai pemecah belah kerana Nabi ni sedang memperjuangkan sesuatu. Apa yang Nabi perjuangkan, sedangkan bangsa Arab telah diperintah oleh orang Arab. Seperti kita kan, kita diperintah oleh British, lalu kita dijajah oleh British, kita menuntut kemerdekaan supaya British keluar, kita perintah negara kita sendiri. Itu maksud mereka. Jadi Nabi SAW duduk dalam bangsa Arab, diperintah oleh orang Arab. Tiba-tiba Nabi SAW membawa agama sehingga dituduh sebagai pemecah belah. Sebenarnya apakah yang Nabi bawa dan apakah yang Nabi nak sampaikan kepada umat dia dalam keadaan mereka tidak dijajah, mereka tidak berada di bawah penjajahan bangsa lain. Maka kemerdekaan menurut perspektif Islam bukanlah kemerdekaan pada sudut kita ni dijajah oleh bangsa lain, membebaskan diri daripada penjajah bangsa, itu kemerdekaan. Pada sudut Islam, ia bukan makna kemerdekaan. Maka apa makna kemerdekaan pada sudut Islam? Baik, Islam ni merdeka artinya kebebasan. Merdeka ini artinya kebebasan. Sebenarnya apa yang Islam nak bebaskan kita daripadanya? Apa yang Islam nak bebaskan kita ni? Apa yang mengongkong diri kita? Baik, kita kembali kepada fitrah manusia. Kenapa Allah Ta'ala mencipta manusia? Allah Ta'ala mencipta manusia berdasarkan kepada ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba kepada aku. Apabila Allah Ta'ala buat keputusan cipta manusia, lalu Allah Ta'ala letakkan matlamat penciptaan bagi manusia. Apa matlamat penciptaan manusia? Matlamat dia adalah untuk menjadi hamba kepada Allah. Maka ini fitrah. Allah Ta'ala ciptakan manusia itu tujuannya untuk jadi hamba. Baik, bagaimana yang dimaksudkan dengan hamba Allah? Nanti insya-Allah kita akan ceritakan. Tetapi kita faham tujuan Allah Ta'ala ciptakan hamba manusia itu adalah untuk menjadi hamba kepada Allah. Maka sesuatu apa juga perkara yang mengikat manusia, yang menyebabkan mereka tak mampu menjadi hamba kepada Allah, maka mereka perlu melepaskan diri daripada kongkongan perkara tersebut. Maknanya manusia itu perlu merdeka daripada segala sesuatu yang mengakibatkan dia terhalang untuk jadi hamba Allah. Contoh yang paling mudah. Contoh yang paling mudah adalah kita ni bekerja, ataupun kita ni seorang yang cenderung kepada bermain. Kita suka bermain, kita suka main bola. Berapa ramai orang yang main bola? Adakah boleh main bola? Main bola ni tidak menjadi kesalahan dalam Islam. Tetapi ada orang sanggup menghabiskan masa dia untuk bola dengan latihan, menghabiskan masa dia, menghabiskan duitnya membeli barang-barang bola, kemudian menghabiskan masa dan menghabiskan duit dia lah untuk bola, sehingga kan dia sanggup menghabiskan masa untuk bola, tetapi dia meninggalkan kerja-kerja dia sebagai hamba Allah. Semayang tak semayang, aurat tidak ditutup. Ini tanda bola telah mengikat diri dia daripada menjadi hamba Allah. Bola tu menghalang diri dia daripada jadi hamba Allah. Jadi Islam datang untuk membebaskan keterikatan ni, supaya seseorang tu mampu jadi hamba kepada Allah. Membebaskan diri daripada keterikatan itu bukan bermaksud kalau dia suka bola dia kena tinggal bola. Bukan tu maksud dia. Maksudnya adalah dia masih boleh untuk terus meminati bidang bola sepak, masih boleh menghabiskan masa untuk bermain, masih boleh menggunakan wang ringgit sebagai rezeki daripada Allah Ta'ala tu untuk membeli aksesori bola, boleh. Tetapi tidaklah sehingga menghalang kerja dia sebagai hamba Allah. Itu yang dimaksudkan dengan kemerdekaan dalam Islam. Manusia bila hidup atas muka dunia, banyak benda yang mengikat mereka. Keterikatan ini sentiasa menyebabkan manusia itu meninggalkan kerja fitrah mereka, iaitu jadi hamba kepada Allah. Antaranya hiburan. Berapa ramai manusia, apakah hukum hiburan dalam Islam? Hukum hiburan dalam Islam itu harus boleh berhibur, boleh. Tetapi berapa ramai manusia yang terikat dengan hiburan sehingga mereka lupa daripada menjadi hamba Allah. Apa maksud terikat dengan hiburan? Dengan hiburan mereka sanggup meninggalkan ibadah.
Dengan hiburan mereka sanggup melanggar halal dan haram. Dengan hiburan mereka menjadi lalai daripada mengasihi Allah. Dengan hiburan mereka ni tak kira akhirat dah, dunia semata-mata. Ini menunjukkan manusia itu telah dikongkong oleh hiburan. Hiburan memegang mereka sehingga mereka tidak mampu lagi nak buat kerja sebagai hamba Allah. Jadi orang ni terkongkong. Islam datang nak membebaskan diri dia daripada hiburan supaya mereka yang terkongkong ni tadi, mereka boleh melepaskan diri daripada kongkongan tersebut, lalu membebaskan diri daripadanya, artinya merdeka daripadanya, lalu datang sebagai hamba kepada Allah. Itu adalah maksud kemerdekaan pada sudut Islam. Baik, apakah kita meninggalkan hiburan dengan makna langsung tak boleh berhibur? Tidak. Islam kata berhibur itu harus, tetapi janganlah sehingga meninggalkan kerja sebagai hamba Allah. Maka apabila seseorang itu disebut merdeka pada sudut Islam, artinya mereka tidak terikat dengan mana-mana urusan keduniaan. Tidak terikat bukan bermakna mereka tak buat. Mereka boleh berhibur, mereka boleh bermain, mereka boleh bekerja, seperti Allah Ta'ala sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Kata Allah, dialah yang menjadikan dunia ini sebagai hamparan. Berjalanlah kamu ke mana-mana yang kamu nak, tak ada masalah. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah daripada apa juga rezekinya. Artinya manusia itu diberi kebebasan. Nak bersukan boleh, nak berhibur boleh, nak bekerja boleh, nak kumpul harta boleh, diberikan kebebasan untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi janganlah sehingga kebebasan itu disalah arti, sehingga mereka sibuk mengejar segala kebebasan ni, lupa urusan nak jadi hamba kepada Allah. Jadi menjadi hamba kepada Allah bukanlah bermakna terkongkong tak boleh buat benda lain. Allah cuma minta walaupun kita disibukkan dengan perkara lain, walaupun kita berhadap dengan perkara yang lain, kita masih ingat siapa diri kita. Diri kita hamba kepada Allah. Maka hubungan dengan Allah tetap menjadi keutamaan. Baik. Dunia yang kita hidup hari ni, dia bukannya matlamat. Dunia ni bukan matlamat. Dunia ni hanyalah tempat sementara. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ini adalah ayat yang jelas. Sesungguhnya hanya kehidupan dunia. Apa maksud kehidupan dunia? Apa-apa sahaja yang berada dalam dunia ni yang menjadi sesuatu yang mengikat diri kita, kenikmatannya, kelazatannya, hiburannya, kelalaiannya, kesedapannya, kekenyangan, ketenangannya, semua tu Allah Ta'ala sebut itulah hidup atas muka dunia. Innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan yang kita sebutkan tadi, yang pertama la'ibun. Apa makna la'ibun? La'ibun artinya permainan. Kenapa Allah Ta'ala gambarkan dia sebagai permainan? Pernahkah kita hidup atas muka dunia ni kita rasa main? Tak pernah. Tapi kenapa Allah yang sebut, bukan kita sebut? Allah sebut dunia ni permainan. Allah Ta'ala sebut dunia ni permainan kerana dua sebab. Yang pertama, tempoh dunia jauh lebih pendek daripada tempoh alam lain. Sebelum kita hidup atas muka dunia, kita dah berada pada satu alam namakan alam roh. Kita tak tahu berapa lama kita ni dicipta sebagai roh sebelum kita dimasukkan ke dalam jasad. Alam roh kita tak tahu berapa lama, cukup lama. Kemudian apabila telah diciptakan roh, kita pun dihidupkan atas muka dunia. Atas muka dunia hidup kita mungkin 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, paling panjang 100 tahun lah. Tak ada dah orang hidup 200 tahun mungkin tak ada dah 200 tahun ni. 100 tahun tu mungkin ada lagi. Itulah paling panjang pun kita hidup atas muka dunia. Maka bila kita hidup dalam tempoh 100 tahun atas muka dunia, cuba kita tengok, kita hidup ni mungkin dah 80 tahun, panjang masa. Ayah kita tu yang hidup tak sampai 60 tahun, dia meninggal, ataupun nenek kita, masa kita kecil itu nenek dah meninggal lah. Nenek meninggal sebelum kita lahir. Maka dia duduk dalam satu alam baru, alam barzah. Kita hidup dalam 40 tahun. Nenek yang meninggal tu masih lagi duduk dalam kubur, dalam alam barzah.
mak kepada dia dah lama dah meninggal dunia, hari ni masih lagi duduk dalam alam barzah. Yang meninggal pada zaman Nabi Adam AS, hari ni masih duduk dalam alam barzah. Artinya alam barzah jauh lebih panjang masanya daripada alam dunia. Kemudian bila dibandingkan dengan akhirat lagi lah, miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Kadarnya adalah alfa sanah, 1000 tahun. Mimma ta'udun, daripada apa yang kamu kira-kira kan. Kalau kita kira sehari di sini, maka bersamaan sehari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Subhanallah panjangnya. Dan hari di sana tidak ada penghujungnya. Jadi sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita memahami tentang masa atas muka dunia adalah masa yang paling pendek, maka masa begitu ibarat permainan semata-mata. Macam kita hidup sehari lah. Kita hidup sehari 24 jam, tapi kita main bola baru sejam 2 jam. Kalau bagi orang yang dah habis stamina tu, duduk dalam padang 5 minit, 3 kali pusing padang tu, keluar daripada padang dah merangkak lah. Dah tak boleh nak berlari dah, keluar. Baik. Jadi maknanya permainan itu tempohnya pendek. Sebab tu Allah Ta'ala kata hidup ni la'ibun, permainan. Yang kedua disebut sebagai permainan. Kenapa? Kerana perkara tu adalah perkara yang tidak ada harga. Dunia ni tidak ada harga. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, andailah dunia ini ada nilai pada timbangan Allah seberat sayap nyamuk, sudah pasti seteguk air pun tidak akan diberi kepada orang kafir. Apa maksudnya? Cuba kita ambil sayap nyamuk, malam-malam pukul nyamuk tu, ambil sayap dia, timbang. Kita tengok timbangan tu bergerak ke tak bergerak, berat dia tak bergerak, ringan sangat. Tetapi kalaulah Nabi kata, kalaulah berat tu je seberat timbang nyamuk tu ada nilai sisi Allah, orang kafir seteguk air pun tak boleh minum. Memberi maksud apa? Dunia langsung tidak ada nilai. Perkara tidak ada nilai ni dijadikan barang permainan. Pernah kita nak bagi anak kita main handset berharga 3,000, yang kita main barang murah-murah. Kereta pun kereta murah, kereta yang betul-betul tu tak bagi main sebab barang mahal. Jadi oleh kerana dunia ni barang murah, maka dianggap sebagai permainan. Walahun, di sini poin yang kedua. Apa maksud lahun? Lahun artinya sesuatu yang melalaikan. Apa maksud sesuatu yang melalaikan? Sesuatu yang melalaikan memberi maksud kita nak pergi satu tempat, contohnya kita nak pergi Kuala Lumpur daripada jengka 2 tu nak pergi Kuala Lumpur. Lalu kita pun bawa kereta, kita pun lalu ikut highway, naik highway sampai dekat hentian Karak, kita pun sakit perut, berhenti pergi tandas. Keluar daripada tandas, tiba-tiba ada sebiji kereta parking sebelah kereta kita, kereta Lamborghini. Kereta tu harga juta-juta. Kita terpegun melihat kereta tu, terpegun. Kita pun tengok exhaust dia, subhanallah besarnya exhaust. Tengok tayar dia, ya Allah macam tayar lori besarnya. Tengok dalam dia, bentuk dia, warna dia, terpegun. Tengok je dalam hati, ish kalaulah aku dapat kereta ni kan. Kita duk bayang begitulah. Tengok belik. Lama kita duduk situ, sedar tak sedar dah 2 jam. Sedangkan kita bukan nak pergi situ, kita nak pergi Kuala Lumpur. Maka kita dah terlambat 2 jam nak pergi Kuala Lumpur. Kenapa? Kerana terjumpa sebiji kereta yang melalaikan kita. Ini maksud melalaikan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dunia ini melalaikan, artinya dunia bukan matlamat. Dunia bukan matlamat. Matlamat adalah akhirat. Jadi seseorang yang terkongkong dengan dunia, sebenarnya mereka telah terkongkong dengan sesuatu yang melalaikan. Seseorang itu perlu keluar daripada dunia yang melalaikan untuk berkhidmat kepada akhirat yang sedang ditunggu. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut orang yang berakal, iaitu orang yang cerdik, adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari selepas kematian. Kerana dia tahu ini bukan matlamat, ini adalah hanya perkara-perkara yang melalaikan. Mereka tidak terlalai dengan perkara ini sebab mereka telah mengaji, mengetahui agama dan mengetahui matlamat mereka. Mereka lebih menjadikan dunia sebagai tempat mempersiapkan diri untuk beramal selepas kematian. Sedangkan orang yang lemah imannya, kata Nabi SAW, adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Mengikuti hawa nafsu kenapa?
dia mengikuti perkara melalaikan ni. Sekejap dunia tu kewangannya melalaikan, pangkatnya melalaikan, keindahannya, kesenangannya, kelazatannya, kesedapannya melalaikan. Mereka terus mengikut perkara ni. Dalam masa yang sama, mereka berangan-angan kepada Allah bahawasanya Allah Ta'ala akan mengampuninya. Ini bukan kemerdekaan. Mereka terkongkong, tapi mereka merasakan dalam keadaan mereka terkongkong dengan dunia, mereka masih selamat sebab Allah Ta'ala Maha mengasihi. Ini orang yang lemah dan orang yang tertipu. Jadi apabila kita kata kita merdeka, maka kemerdekaan itu adalah membebaskan diri daripada kongkongan-kongkongan dunia, yang mana kongkongan-kongkongan ni menghalang kita daripada jadi hamba Allah. Kita tidaklah dihalang daripada mengambil kemanfaatan daripada perkara dunia. Hartanya boleh ambil, boleh. Keseronokannya boleh kita rasa, boleh. Hiburannya boleh kita nikmati, boleh. Tak ada masalah. Tetapi janganlah sehingga perkara tersebut menghalang diri kita daripada menjadi hamba kepada Allah. Mana-mana manusia yang masih lagi yang menyatakan kita telah merdeka, tetapi dia sendiri masih terkongkong dengan dunia. Terkongkong dengan dunia maksudnya apa? Maksudnya dia terlalu sibuk dengan dunia sehingga dunia itu mengikat dia sampai sembahyang pun tak sempat. Artinya walaupun dia melafazkan kita telah merdeka, sebenarnya dia masih dijajah. Dijajah oleh apa? Dijajah oleh dunia sampai tak mampu jadi hamba kepada Allah. Baik. Jadi orang yang merdeka pada perspektif Islam, mereka ni bebas hidup. Boleh bersukan, boleh berhibur, boleh bekerja, boleh bercuti, boleh, dengan syarat. Dengan syaratnya dia mesti menyelesaikan tuntutannya sebagai orang yang beriman. Apa tuntutan orang beriman? Ada perkara yang Allah Ta'ala suruh, ada perkara yang Allah Ta'ala larang. Perkara yang Allah Ta'ala suruh adalah contohnya solat. Jadi kalau kita berhibur sampai meninggalkan solat, sebenarnya kita telah dijajah. Kenapa? Sebab dunia ini adalah tempat ladang untuk kita mengejar perkara akhirat. Berhibur hanya perkara peralatan yang kita boleh gunakan sementara waktu, tidaklah dijadikan sebagai matlamat. Berapa ramai orang yang hidupnya bermatlamatkan hiburan, sehingga kadang-kadang letak cita-cita nak jadi penyanyi. Apa cita-cita? Cita-cita saya nak jadi penyanyi, nak jadi penghibur. Kerana di belakangnya kita nampak ada mungkin kita nampak kemasyhuran, ramai orang kenal kita hidup dalam kemewahan, banyak duit. Perkara itu telah menjadi matlamat, sehingga kan kita pun langgar batas-batas Islam. Antara batas-batas Islam yang kita langgar, aurat telah tidak ditutup. Aurat tak ditutup, bercampur antara lelaki dan perempuan, penuh dengan kemaksiatan, tak semayang, tak peduli pada agama, dan macam-macam lagi dosa yang berada di dalamnya. Lalu kita pun melakukan segala perkara tersebut kerana apa? Kerana kita tidak menjadi hamba kepada akhirat, kita telah terkongkong dengan dunia. Jadi orang yang hidup atas muka dunia, boleh ke tak boleh dia ni merasai segala keseronokan, boleh, tapi dengan syarat dia kena menyelesaikan tuntutan sebagai mukmin. Tuntutan sebagai mukmin adalah melaksanakan apa yang disuruh. Solat jangan tinggal, puasa jangan tinggal, perkara-perkara yang disuruh, kalau mampu pergi haji jangan tinggal, kalau kita orang yang berharta, zakat jangan tinggal. Itu adalah perkara-perkara yang disuruh secara wajib. Ada juga perkara-perkara yang disuruh secara sunat. Contohnya menginfakkan harta, sedekah pada orang. Itu adalah suruhan secara sunat. Kemudian ada lagi larangan. Apa larangan Allah? Larangan Allah ada banyak. Jangan dedahkan aurat. Berapa ramai manusia yang untuk beberapa perkara mereka mendedahkan aurat. Contohnya dalam bidang sukan. Apa hukum bersukan? Sama, bersukan itu harus, tetapi tak bolehlah kita ni dikongkong oleh sukan sampai kita langgar batas-batas sebagai hamba. Cuba tengok sekarang ni, kita berada dalam era dalam tempoh sukan Olimpik. Cuba tengok atlet daripada Malaysia, berapa ramai yang tidak lagi segan silu membuka aurat walaupun mengaku diri mereka Islam. Cuba tengok atlet renang tu kan, pakai pakaian yang ketat yang menampakkan sehingga pangkal paha. Pakaian yang begitu adalah pakaian yang tetap haram.
tetapi di atas nama sukan tiba-tiba kita tidak melihat perkara itu sebagai haram. Sebenarnya dia tak haram. Kita boleh bersukan, boleh berlari, boleh berenang, boleh. Yang tak boleh, janganlah kerana perkara tersebut lalu kita pun jadi merasakan tak apa buka aurat. Sedangkan tanggungjawab kita sebagai orang beriman adalah menjauhi larangan Allah, walaupun atas nama apa sekalipun. Sebab itulah sekarang ni kita kena memahami bahawasanya tidak ada perkara yang mengharuskan melanggar arahan Allah. Tak ada. Sukan pun kena ikut arahan Allah. Kalau semua tutup aurat, tak ada masalah. Tu main bola tu, apa masalahnya? Tapi apabila orang tunjuk lutut, sedangkan lutut tu aurat, itu jadi masalah. Kalaulah orang yang main bola tu pakai seluar panjang, tak ada masalah. Kemudian saja buat permainan pukul 8 malam mula. Pukul 8 malam orang nak masuk stadium, takkan masuk pukul 8. Orang ramai, maka masuk sebelum maghrib. Bila nak sembahyang maghrib? Tukarlah dia punya jadual kepada waktu lain yang tidak mengganggu waktu sembahyang. Tak ada masalah. Tak ada masalah tu. Jadi boleh bermain, boleh pergi stadium ramai-ramai, boleh berhibur, boleh. Tetapi batasnya adalah janganlah sampai kita ni menjadi hamba kepada perkara tersebut. Artinya kita sanggup untuk melakukan apa sahaja untuk perkara tersebut sehingga meninggalkan kerja kita sebagai hamba kepada Allah. Baik, mana-mana orang yang merasakan agama itu mengongkong dirinya, lalu dia nak membebaskan diri daripada agama, kemudian dia mengatakan bahawasanya saya telah merdeka daripada agama, ini adalah perbuatan yang salah dan perbuatan ini tak tepat. Kenapa? Kerana sebelum kita ni dijadikan, manusia pertama dijadikan siapa? Nabi Adam AS. Sebelum Adam dijadikan, Allah Ta'ala dah cipta dah bumi ni. Bumi dah ada dah. Kemudian Allah Ta'ala dah ciptakan neraka dan Allah Ta'ala dah ciptakan syurga. Sebelum adanya makhluk nama manusia ni, Allah Ta'ala dah ciptakan syurga dengan fungsinya. Allah Ta'ala dah ciptakan neraka dengan fungsinya. Allah Ta'ala dah ciptakan dunia dengan fungsinya. Apa fungsi dunia? Fungsi dunia adalah untuk diuji. Khalifah yang dilantik atas muka dunia akan diuji. Sebelum tu manusia tak ada lagi tu. Masa tu manusia belum ada. Tapi Allah Ta'ala letak dah, aku cipta dunia ni untuk aku letakkan sebahagian daripada makhluk aku untuk diuji. Kemudian mana-mana makhluk aku yang lepas daripada ujian, aku akan letak dalam syurga. Syurga dah siap lah masa tu. Mana-mana hamba aku yang gagal dalam ujian, aku akan letakkan dalam neraka. Sebelum adanya kita SOP, standard of procedure ataupun ketetapan, dunia ni tempat apa, akhirat tu tempat apa, perkara tu dah siap sebelum kita ada. Jadi apabila kita dicipta oleh Allah, maka undang-undangnya dah ada. Bila undang-undangnya ada, tidak ada pilihan lain kecuali kita perlu mengikuti undang-undang tersebut. Sama macam ni lah. Sama macam kita nak sewa rumah orang. Kita nak masuk rumah sewa, tiba-tiba kat luar tu ada tulis beberapa undang-undang. Tak boleh bawa keluarga, contoh. Tak boleh memasak di dalam. Kemudian contohnya lagi, tak boleh balik lewat malam. Bila kita baca kat situ, kita sebagai orang yang menyewa rumah, maka kita kena patuh pada undang-undang tersebut. Sebab apa? Sebab undang-undang tu dah ada sebelum kita sewa lagi. Jadi bila kita masuk tu, kita tengok, kalau nak masuk kena terima undang-undang ni. Kalau tak nak terima undang-undang ni, tak boleh masuk rumah tu. Kita dah buat perjanjian tu. Jadi apabila kita langgar peraturan tersebut, maka apa akibat dia? Jelas kita akan dibuang oleh tuan rumah. Dah, awak tak boleh duduk lagi kat rumah ni, keluar daripada rumah ni kerana melanggar peraturan. Jadi sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah dunia. Ketika kita dihidupkan atas muka dunia, dunia ni dah siap dah dia punya peraturan. Apa peraturan dunia? Manusia dihidupkan atas muka dunia untuk menjadi hamba kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala sertakan ujian-ujian, nak tengok siapa yang hebat melepasi ujian tersebut, masih lagi mampu menjadi hamba kepada Allah. Tempat kehidupan mereka yang berjaya akan hidup di akhirat. Kalau mereka yang gagal, terpesona dengan dunia, terkongkong dengan dunia, di akhirat kelak mereka akan dicampak ke dalam neraka Allah. Sebab itulah bagi seseorang yang duk rasa membebaskan diri daripada agama itu adalah satu kemerdekaan, dia salah.
Sebenarnya Islam nak memerdekakan manusia ni daripada dunia untuk menhambat kehambaan itu hanya kepada Allah. Kita pergi bebaskan diri pada Allah, lalu menganggap kita bebas. Mana ada tempat bebas? Mata kita Allah punya, otak kita Allah punya, tangan kita Allah punya, kaki kita Allah punya. Di mana maksud bebas? Tidak ada kebebasan tidak ada kebebasan dalam kehidupan manusia, kerana kesemuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi untuk menggabungkan makna hijrah dan kemerdekaan, sekarang kita dah hidup mungkin dengan satu suasana. Masing-masing yang ada mendengar ceramah ni, dia dah ada cara hidup dia. Bila kita perhatikan hidup kita ni, rupanya ada perkara yang mengongkong aku daripada jadi hamba Allah. Apa kerja kita? Hijrah. Tu masuk pada tajuk yang pertama tadi. Apa maksud hijrah? Daripada keadaan kita sekarang kepada keadaan yang lebih baik. Maka keadaan kita sekarang yang terkongkong dengan perkara lain, yang dijajah oleh satu perkara, berhijrahlah kepada satu tempat yang lebih baik, iaitu bebas daripada kongkongan tersebut, mengikat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan sebagai hijrah dan kemerdekaan mengikut perspektif Islam. Jadi sahabat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ana harapkan supaya makna hijrah dan makna kemerdekaan pada perspektif Islam itu jelas dalam pandangan sahabat-sahabat. Walau bagaimana sekalipun, tidaklah salah untuk kita meraihkan pembebasan negara kita daripada dijajah oleh British. Jadi kita bila dengar hijrah dan kemerdekaan menurut Islam, kita pun kata haram menyambut hari kemerdekaan sebab kita masih belum merdeka. Tidaklah sampai begitu. Bila kita melihat kepada sejarah, kita akan melihat betapa British telah pun dalam yang sama masa yang sama menjajah, mereka telah mengambil kesempatan untuk antaranya adalah menyebarkan dakwah mereka. Mereka membawa agama Kristian. Kemudian mereka juga mengambil hasil mahsul daripada negara kita, negara orang Melayu ni, mengambil hasil mahsul. Jadi ia merupakan suatu ketidakadilan. Mereka mengatakan, contoh kalau tengok pejuang-pejuang kita kan, Abdul Rahman Limbung pejuang kita, Tok Janggut pejuang kita, siapa lagi? Pejuang-pejuang yang berjuang menentang penjajah dulu. Mula-mula kita ni hidup aman damai di tanah Melayu. Kemudian datang mereka datang mula-mula berdagang. Lepas berdagang, mereka menguasai. Bila mereka menguasai, mereka buat undang-undang sendiri. Sedangkan kita dah ada undang-undang. Mereka pun jajah kita. Lalu apabila ada orang menentang penjajahan mereka, mereka ni digelar sebagai pembelut. Mereka digelar sebagai sebagai apa? Sebagai apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Nama dia apa? Apa nama? Allah. Lupa lah nama dia. Orang yang menentang penjajah digelar sebagai pembelot, penderhaka, digelar sebagai penderhaka. Bagaimana kita boleh digelar sebagai penderhaka dalam keadaan mereka yang datang menjajah kita, kita cuma nak membebaskan semula tanah Melayu daripada penjajahan mereka. Tiba-tiba mereka gelar kita ni pengkhianat dan penderhaka. Mereka asal-asal lagi dah adalah pengkhianat dan penderhaka. Jadi abad mati Allah, apabila kita berjaya melepaskan diri daripada mereka, maka wajarlah ia disambut sebagai hari kemerdekaan. Cuma kita mesti melihat kemerdekaan secara lebih menyeluruh. Bila kita melihat secara lebih menyeluruh, maknanya kerja kita untuk memerdekakan orang beriman itu ada banyak lagi kerja. Kita masih terkongkong dengan sistem yang tidak berteraskan kepada Islam. Kita masih terkongkong dengan sistem pembelajaran yang tidak berteraskan kepada Islam. Anda ambil contoh, Anda ni duduk di Rumpun Makmur. Di Rumpun Makmur ni Anda buat, di sini kita buat pondok, adalah lebih kurang 25 orang pelajar. Di kampung kita ni, di kampung Rumpun Makmur ni adalah masjid dia. Masjid kampung Rumpun Makmur ni tidak ada orang muda, anak-anak muda, lepasan-lepasan sekolah yang berkebolehan untuk menjadi imam. Ini baru cerita imam ni, belum lagi cerita nak bawa Islam di peringkat peringkat dunia. Nak jadi imam,
Pelajar mana-mana sekolah, sini banyak sekolah, ada sekolah Kalakerau, ada sekolah Jengka, ada sekolah tu, ada sekolah ni. Semua sistem pendidikan di sekolah ni tak mampu nak lahirkan seorang yang boleh menjadi imam kepada solat. Tak mampu. Kenapa tak mampu? Kerana sistem pendidikan hari ini tidak mengajar mukmin untuk jadi mukmin. Sistem pendidikan hari ini cuma mengajar manusia itu bagaimana nak hidup atas muka dunia, bagaimana nak cari duit, bagaimana nak cari harta, nak faham dunia. Islam mengajar untuk memahami dunia pada kacamata orang beriman. Perkara tu tidak diterapkan dalam pendidikan. Artinya pendidikan kita masih lagi berada dalam keadaan dijajah, sehingga kita membentuk pemuda-pemudi yang tidak mempunyai gambaran yang tepat tentang agama, tidak mempunyai gambaran yang tepat tentang Islam, tidak mempunyai gambaran yang tepat tentang apa dia agama ni dan bagaimana agama menyusun atur kehidupan. Pendidikan kita masih dijajah, cara pemerintahan kita masih dijajah, kehidupan kita banyak lagi masih dijajah, dan penjajahan ini menuntut untuk kita sebagai orang beriman membebaskan diri daripadanya. Jadi walaupun kita menyambut hari kemerdekaan pada 31 Ogos tiap-tiap tahun, kita juga mempunyai pemahaman bahawasanya kerja kita untuk membebaskan diri dan masyarakat Melayu khususnya daripada kehambaan dunia itu masih lagi banyak dan masih lagi memerlukan kepada kerja yang sangat banyak, kerja yang sangat besar, masa yang sangat panjang. Jadi sekadar tu dulu perkongsian kuliah tentang hijrah dan kemerdekaan. Moga-moga dalam kuliah ni kita dapat something, kita dapat sesuatu yang boleh kita pegang sehingga boleh kita bawa dalam kehidupan kita seharian. Baik, ampun maaf kepada guru-guru yang kalaulah penyampaian Ana ni tidak seperti yang diharapkan. Moga-moga ada rezeki kita akan bertemu di lain waktu insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.